jangan buat medical test atau blood test semata-mata hanya nak make us happy, buatkan kita rasa oh semua okey. So sebelum saya mulakan topik ini, nak beritahu today's topic is the last topic of the year, and I think relevant dengan kebanyakan mereka yang akan mungkin set azam baru untuk New Year, di mana you guys I think akan buat medical check up, medical test, dan juga beberapa adjustment lah untuk gaya hidup kita dan sebagainya. Dan biasanya azam baru ni dikatakan kalau gym dengan cek darah atau blood test atau medical check up ni antara benda yang paling banyak dibuat, atau gym membership paling tinggi semasa Januari dan juga Februari. Lepas tu drop. Okay, so kalau boleh tahun akan datang ni, tahun 2021, cuba kita maintain fokus tu. Dan kalau ada apa-apa kesilapan yang kita buat biasanya yang dilakukan sebelum ni, let's get the first azam atau the first apa dikatakan tu semangat kita nak buatkan benda secara lebih betul. Dan kebanyakan kesilapan yang kita lakukan akan disebabkan tidak tahu atau tak pasti. And taking into note, bukan saya nak kutuk apa, tapi ini apa yang saya boleh rasakan daripada pesakit atau patient atau mereka-mereka yang kunjung ke Sky Clinic dan sebagainya. Nak ambil tahu pasal kesihatan, the level atau dia cari kat Google tu boleh menyebabkan dia rasa macam oh shit, takut, things like that. So kalau cari benda yang salah dan tak tahu apa yang patut di Google atau dicari, that's another thing. You have to ask your doctors. You can ask us anytime, boleh tanya bila-bila je, boleh DM kami. And daripada Google symptom tu, lebih baik you guys dapat tahu apa yang betul. So kalau sebanyak boleh, apa yang kami bagi tahu di Sky Clinic untuk patient kami, untuk followers kami, dengan lebih selamat followers, we will always jawab soalan you guys and akan post benda-benda yang lebih relevan lah. Jangan just buat medical check up. Biasanya kita akan buat medical check up ikutkan budget, okay, which is very important. Yes, some of you memang akan ada budget, tetapi apa yang saya nak cakap first ni, you guys mesti rasa macam apa benda yang aku cakap ni. Jangan tipu diri sendiri. Yes, itu benda yang pertama. Jangan buat medical test atau blood test semata-mata hanya nak make us happy, buatkan kita rasa oh semua okey. Di mana kalau blood test tu, katakan oh doktor saya dah buat blood test, semua okey, tapi kenapa saya ada sakit ni? Of course, kalau blood test tu dibuatkan ikut, kadang-kadang dia offer 30, 50 ringgit. Ini menipu diri sendiri. Okay? Kalau betul-betul tak boleh nak afford, okay, saya faham. Tetapi saya rasa kalau dalam lingkungan 80 hingga 150 is a very good range. Okay? First of all, blood test yang dibuat oleh kawan ke, jiran ke dan sebagainya tak semestinya sama dengan apa yang you guys hadapi. Okay? Mungkin masalah you guys dari segi katakan kerap sakit kepala atau kerap rasa letih, lesu dan sebagainya. And biasanya apa yang paling kerap kita dapat daripada blood test yang 30 dengan 50 ringgit ni is yang paling simple, full blood count lah, dia katakan FBC. Okay? Lagi satu dia akan buat check buah pinggang, renal profile. Lagi satu liver function test. Satu kolesterol. Okay? Lagi satu yang biasa dibuat fasting blood sugar atau kadar gula semasa kita berpuasa. Okay? Dan katakan ini kebanyakan masa mungkin dalam lingkungan 50, 30 hingga 50. Okay, kalau anda seorang yang mungkin berada di bawah umur 25 tahun, tak menghadapi apa-apa masalah kesihatan, katakan you healthy, okay, your lifestyle is good, this should be okay, shouldn't be a problem. Workout baik, makan pun okay, lifestyle okay, this one would be okay for you. Mungkin dalam 50 hingga 80. Alright? Katakan anda seseorang yang kerap minum minuman bergula dan sebagainya, and you are young, you are still young, tapi yang ni mungkin nampak kolesterol tinggi. Okay, mungkin you katakan I kena ubah lifestyle I.
dari segi kolesterol. Dari segi fasting blood sugar menunjukkan mungkin dalam kurang daripada 5.6, katakanlah 5.0, atau saya pernah tengok 4.9 juga fasting blood sugar. Tetapi semasa kita tambah satu lagi benda yang dipanggil HbA1c. Kalau saya nak terangkan secara ringkas, HbA1c ni tak perlu puasa, okey? Dan ini adalah hemoglobin atau sel darah merah yang sensitif terhadap perubahan dalam kadar gula badan kita. Okey? And kalau nak tahu kalau kita diabetik ke tak diabetik pun, tak boleh nak pakai fasting blood sugar saja atau serum apa yang biasanya kita check pagi-pagi, yang just that machine tu. Just by using that atau menggunakan itu sahaja tak boleh nak sampai nak bagi tahu seseorang tu diabetik ke atau tidak. Yang paling penting, HbA1c perlu disertakan untuk ni. Okey. So kalau ikutkan rakyat Malaysia, statistik terbaru, 1 in 3 people either dia orang diabetik atau pre-diabetik. Ini yang dikatakan melalui statistik. So apa yang saya syorkan, kalau nak buat benda macam ni, just add on HbA1c, which is very very important. Okay, kalau especially kalau lifestyle kita, you know, selalu, or not selalu lah, katakan you still rasa you ambil gula yang berlebihan atau tak pun, just to check it out, take your HbA1c. This is very basic, ya. Apa yang biasa saya katakan, buah pinggang, kidney dan liver, dua-dua ni organ yang sangat kuat. Dia tak akan rosak until you betul-betul, katakanlah you seorang yang alkoholik, katakan alkoholik, atau seorang yang tak jaga badan langsung dan betul-betul affected your liver, baru dua-dua organ ni, saya katakan organ dua-dua ni organ yang sangat kuat. So dia akan withstand anything at all, unless you are diabetic yang terlanjur and atau ada masalah lain dan sebagainya, baru dua-dua ni akan betul-betul rosak. Okay, so that's one thing. So if you are diabetic, please always check renal profile, liver function and cholesterol, memang penting. For the rest of you guys yang tak tahu anything about your basic healthcare, this is a good basic test. Tetapi semasa nak berjumpa dengan doktor mana-mana pun, please bagi tahu simptom-simptom yang anda hadapi. Mungkin katakan dalam family you, everyone ada masalah jantung, juga tambah benda-benda lain, a few other things. So hari ni topik I akan lebih umum. Part tu minggu depan saya akan lebih khusus. Alright, so first thing, katakan whole family you ada masalah jantung, ayah, ibu atau datuk, nenek dan sebagainya, siapa-siapa ada masalah jantung, dia ada marker dia sendiri, a few things. Okay, jangan I think you would say dari segi preventif atau untuk mengelakkan, lebih baik daripada mengubati. Itu yang kami selalu sarankan. Okay, so untuk preventif, dari segi preventif jantung ada juga banyak. Okay, contohnya homocysteine, lipoprotein, okay, CRP. Okay, ini menunjukkan kadar inflamasi badan. Inflamasi. Okay, doktor, apa tu inflamasi? Besar panjang topik dia. Topik inflamasi ni boleh dibuatkan satu topik yang khusus dan saya tak akan terangkan lebih banyak lagi. Tapi kalau anda nak tahu apa itu inflamasi, you can go and Google inflammation. And inflamasi ni baik ke tak? Secara balance, inflamasi diperlukan untuk kebanyakan proses yang barang kita melalui setiap hari, di mana setiap sel akan ditukar ganti dan sebagainya, rosak. So inflamasi is penting. Tapi kalau inflamasi sangat tinggi, then it's a problem. Dan satu daripada marker inflamasi adalah CRP. Ada lagi banyak, dan satu lagi yang paling senang nak test, ESR. So these are the things untuk test kalau ada masalah dari segi masalah jantung. Okay, so berbeza. Saya akan terangkan lebih khusus lagi semasa dalam bahagian kedua. Cuma saya nak bagi tahu hari ni, kalau dari segi budget dan untuk jangan
just buat blood test, mata-mata nak buat blood test dan tak jumpa apa-apa, so katakan pada diri kita sendiri, I am okay, saya okay, tak ada masalah, doktor kata saya tak ada masalah. Tetapi simptom anda berlainan, masalah anda mungkin dalam blood test yang lain. Kalau kita tengokkan buku ni, saya just bawa buku ni lah. Tengok berapa tebal buku ni. Takkan kalau katakan blood test saja boleh buat buku macam ni, kan? Tak logik. So the first thing is you have to understand ada pelbagai masalah. Katakan thyroid. Dari segi thyroid, biasa buat thyroid stimulating hormone, atau kalau nak terangkan, TSH ni daripada otak kepada thyroid kita. Alright? And T4 is the breakdown of, sebelum dia pergi, ada satu lagi, T3. Okay, this is first, this is what it becomes later. Sebelum tu, dia akan jadi T4. So, biasanya orang check ni. Katakan dari, kalau kita ada masalah dari segi apa yang saya tengok sekarang, autoimmune thyroiditis. So, kena check autoimmune, anti-thyroid, antibody. Benda yang penting, senang je. Just check this, probably just add on another 100. Okay, something like that. Kalau masalah kita rasa dari segi thyroid, then you can tambah this. Alright, so few other things yang boleh saya terangkan tapi sangat panjang, dan saya akan kupaskan lebih banyak lagi dalam bahagian kedua untuk yang lebih tepat lagi mengikut masalah yang kita ada. Okay, so hari ini secara umum sahaja, ini cuma saya terangkan bagi contoh. Alright, and dah terangkan dari segi bajet, mungkin hingga 150 untuk mungkin katakan daripada jantung atau tayar dan sebagainya, mungkin you kena tambah lagi sikit dalam lebih kurang 200 hingga 250. Alright, so pecahan pertama yang saya nak bagikan sini is beza antara lelaki dan wanita. Apa beza? Mungkin dari segi hormon. Okay, dari satu, dari segi cancer marker. Itu je perbezaan. And lagi satu nak beritahu, katakan nak pergi buat ni yang penting, sebab saya terangkan kembali, bila kena pergi ke klinik untuk buat. Timing paling penting, pagi. Okay, 8 hingga 10 time yang paling bagus untuk buat blood test. Alright, dan kalau boleh sila berpuasa. Lebih tepat nak tahu gula, kolesterol dan kebanyakan test lain, lebih baik buat di pagi. 8 hingga 10 pagi is the best timing. Dan puasa ni biasanya ada kebanyakan mereka yang tak faham dia puasa. Okay, so kalau katakan puasa air kosong, okay, no problem. Okay, benda-benda yang boleh, okay, air kosong sajalah. Saya katakan kopi, teh semua no. No tea, no coffee. Betul, okay? Alright. Kalau boleh, tolong semalam sebelum tu makan sebelum pukul 9. Last meal. Okay, so at least dia ada 12 jam. Okay, and kalau boleh, please try not to take alcohol malam sebelum. Dan of course pagi tu kebanyakan mereka yang merokok, guys, untuk pagi tu je sila, and malam tu sebelum tidur try not to smoke. Walaupun katakan anda sudah kerap and all this, tapi tolong at that night try not to. Walaupun effect dia, anda just say you are chronic alcoholic, satu malam tu it's not going to make much of a difference, but it is so that we can see the effects. And for someone who is, you know, nak pergi blood test next morning, this is how to get a better test result, I would say lah. So benda-benda yang penting, air kosong okay, no problem. Kopi, tea, makan anything bergula, of course not. Air kosong still okay. Alright, and apa yang saya nak terangkan tadi is also beza. Alright,
timing, cancer marker, hormon. Okay. Kalau untuk katakan untuk wanita lah, ada masalah dari segi kitaran haid setiap bulan tak tetap, and pendarahan or you know like anything abnormal, unusual, tak dapat, and you want to check, you nak check you punya kadar hormon. Untuk wanita, dia tricky sikit. Sebab bukan semua masa adalah masa yang sesuai untuk wanita. So the best time untuk kalau nak check dengan hormon sekali is around day 10 to day 14 of our period cycle. So the best time kalau nak tahu ni, kalau ada menstrual calendar, sekarang ada app. That's the best way to find out. So around day 14, day 10 to day 14 is the best time, even until day 16, is the best time to see your peak estrogen. Estrogen tu apa? Hormon wanita. One of the hormones. Okay? So for women, dia ada banyak hormon, few types, okay? But I think I nak terangkan yang paling basic, which is your estrogen. Estrogen ni pun ada pecahan juga, tapi saya tak nak clearkan. Just keep it to estrogen. The best timing is around day 10 to day 16. Dan lagi satu is progesterone. Okay, kalau saya nak terangkan lebih teliti, mungkin saya kena buat satu topik just to see how cycle atau kitaran haid ni berfungsi untuk wanita. Tapi saya nak terangkan progesterone is around day 21, 22 paling tinggi. Dalam hari ke-10 dan ke-14 progesterone ni rendah. Okey, estrogen tinggi. Dalam hari yang 21 ke 22, estrogen ni mungkin rendah sikit dan progesterone ni tinggi. So this is the beza. Alright, so this kalau katakan nak buat test-test yang saya beritahu tadi sekali dengan ni, the best timing for you to come is around this time. Dan kalau nak ambil result masa tu, you come at this day, day 21, day 22, and masa ni buat progesterone. Just to check the balance of this, alright? So this is the best way kalau kita betul-betul serius nak set something new, kena buat dengan betul, alright? And kalau untuk lelaki, ni yang saya nak kupaskan dari segi masalah yang saya tengok sini ya. Untuk lelaki, hormon testosteron. Anytime, again, pagi, seperti semua buat test lain. Tapi bila-bila masa boleh buat. Sebab untuk lelaki tak adalah macam kitaran dan sebagainya. Tetapi pagi is the best time to do. So come, kalau boleh before 11 to do this test. Kita masuk dengan test-test lain tadi. And this is the best thing. Kalau ini saya nak kupaskan sikit dengan guys, kalau anda pernah cocok steroid atau pernah ambil SARMs untuk gym dan sebagainya, saya kena tambah lagi beberapa test. Biasanya FSH, LH, hormon wanita, prolactin dan testo sekali dengan semua tes-tes lain. Disebabkan masalah yang mungkin disebabkan oleh mengambil steroid atau SARMs dan sebagainya, boleh mengacau dari segi anda kena tahu hormon ni berfungsi dengan target dan juga tempat dia dihasilkan. Okey, target hormonnya dekat sini. For men is your testicles, alright? So target to produce testosterone datangnya daripada FSH dan LH yang dihasilkan di bahagian pituitary otak. Okey, and yang ni LH target untuk menghasilkan testosteron. Okey, dan testosteron yang baik akan menyebabkan FSH ni menghasilkan spermatogenesis atau penghasilan sperma. Alright, so you have to understand, kalau pernah ambil steroid atau SARMs dan sebagainya, kena check lebih teliti lagi di mana masalahnya. Alright, so biasanya kami akan check begini, this whole thing. Alright guys, I think untuk hari ini saya terangkan di sini saja, sampai sini saja. Saya pun tak nak ambil masa yang lebih banyak lagi, sebab kalau saya nak terangkan semua memang panjang, mungkin lebih daripada 2 jam. So saya hari ini akan kupaskan daripada part 1 sahaja. Untuk bahagian kedua, secara lebih terperinci lagi, tengokkan daripada masalah yang you guys hadapi, bagaimana kita boleh buatkan bajet yang lebih baik untuk blood test ni, ikut bajet anda, dan mungkin tak payah nak buat test-test yang tak perlu. Alright, and untuk hari ini, this is all I have to say. Sampai sini saja.
Ini pun saya akan kupaskan dengan lebih teliti lagi pada bahagian kedua, part 2, minggu depan. Alright, so for today saya nak ucapkan Happy New Year, selamat tahun baru. Terima kasih untuk semua like dan pesanan anda dan juga message anda kepada kami, DM kami semua. Thank you very much saya ingin ucapkan, dan saya ingin mengucapkan anda semua sukses di tahun yang akan datang 2021. Walaupun ada banyak di luar sana, kebanyakan mereka yang tak tahu apa yang akan berlaku sebab 2020 ni, we welcome dengan tangan terbuka, and then what happened? We had MCO dan sebagainya. Sekarang kita tak pasti what is going to happen dengan kes yang naik dan sebagainya and all. Don't worry, selalu kita doakan yang terbaik. Kita doakan benda yang terbaik untuk kita dan juga kawan-kawan kita dan sebagainya. And I would like to thank you all very much for supporting the Chaos Sky Clinic and following us on Facebook, Instagram and YouTube. Terima kasih kepada you guys. Saya harap apa yang saya kupaskan hari ini menolong anda. And kalau ada apa-apa soalan selepas ni, sila DM kami, komen kat bawah tu, kami akan reply ya. Alright, thank you very much. Happy New Year, selamat tahun baru. Goodbye guys. Thank you all. See you next week, part 2.